Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar semua tuan dan puan? Okey tuan dan puan, so hari ni tuan dan puan kita nak berkongsi ilmu sikit tuan dan puan ilmu ni jarang saya nak buat disclaimer dulu. Okey, saya bukan ahli perubatan. Okey, so sebab kita belajar sains sukan dan kebanyakannya sains sukan ni dia ada apa orang kata, kita akan belajar juga tentang sports injury. Okey, tapi sebab saya ada belajar perkara lain, so kita belajar pasal sport massage, pasal exercise therapy, banyak benda yang melibatkan treatment tuan puan Jadi kita nampak perkara ni sebenarnya exercise dia bukan saja membawa you nak kurus, tapi sebenarnya dia meningkatkan kualiti hidup you juga. Alright. Tuan Nizam, apa khabar? Sifu ni. Orang pertama dia komen. Okey tuan puan. Alright, so tuan puan, hari ni kita nak ceritakan perasan tak kadang-kadang tuan puan, you perasan tak you kadang-kadang you pernah alami sakit lutut, kan? Lepas tu bila you sakit lutut ni, tiba-tiba kadang-kadang dah sakit lutut baik, dia sakit pinggang pula. Dan kadang-kadang pula dia berpindah pula daripada lutut kanan pergi ke lutut kiri. Tuan puan, dia berpindah-pindah sakit sendi ni kan. So tuan puan, sebenarnya bukannya perkara yang mustahil dan bukan perkara pelik. Okey, so tuan puan, saya nak sembang sikit lah, okey, tentang kenapa perkara ni boleh berlaku. Okey tuan puan, sebelum saya pergi jauh tuan puan, saya nak ceritakan dulu antara sebab ni bukannya penyebab utama tau, tapi tuan dan puan boleh katakan dia antara sebab kenapa you berlakunya sakit sendi dan otot, kerana otot you ketat, okey, tegang. Okey, sebab tu dalam ACSM mereka sarankan kita kena buat 2 hingga 3 kali latihan flexibility tuan puan. Bukan ACSM ni dia sarankan menyusahkan orang, tak, sebab this is part of requirement terhadap diri kita lah. Okey, kalau kita kata kita nak fitness yang bagus, kita kena jaga daya tahan jantung, kekuatan otot, flexibility, komposisi badan. 5 benda ni kita kena jaga. Okey, so jom kita tengok video ni dia Tuan dan puan, muscle tightness ni dia berlaku begini tuan puan Bila you sakit, okey, bila you sakit, automatik ada perkara otot you akan protect you. Okey, so kenapa dia protect kau? Okey, sebab tuan dan puan, kita ni apa-apa saja otak kita yang bagi arahan dekat certain tempat. Contohlah tuan dan puan, you kalau terkehil kaki kiri, definitely you tak akan berjalan dengan betul, dan kaki kiri you akan protect, bermaksud you akan jalan tencut-tencut, kan? So bebanan akan pindah ke sebelah kanan lebih. Okey tuan puan, so itulah berlakunya muscle tightness. Jadi tuan puan, dia begini tau. Jadi bila otak ni menerima satu rangsangan yang orang kata negatif, dia akan memberhentikan atau memprotect melindung melindung daripada pergerakan tu dilakukan dengan betul. Ni contoh je lah. Okey, so tuan puan, faham kita pergi bab situ dulu. Okey, so apa saya nak cakap dengan tuan dan puan, bila you berlaku sama ada terkehil ataupun you berlaku jatuh, bengkak dan sebagainya, perasan tak bila you jatuh bengkak, you punya lutut ataupun you punya sendi dia tak boleh nak bengkok habis. Dia mesti ada macam rasa tegang dan sebagainya. So ada kala dia boleh baik sendiri tuan puan, tapi sebenarnya dia tak baik juga sendiri. Okey, tapi kalau dia serius, contoh macam terkehil, normally dia tak akan baik sendiri. Sebab tu tuan puan, you kena pergi fasa rehabilitasi atau rehabilitation. Okey, tu saya tak nak cerita panjang lah, tapi saya nak cerita bab yang ini tuan puan. Jom kita tengok video ni pula tuan puan video ni. Okey tuan puan, mari kita perhatikan kaki kita ni So tuan puan, jangan tengok gambar tu gambar saja tuan puan. Cuba tengok dah dekat ankle dia. Ankle dia. Okey, nampak tak terkeluar sebelah kanan ni. Kiri okey, kanan ni terkeluar. Okey, bila dia terkeluar tuan puan, dia ada possibility, orang kata dia punya tumit jejak ni akan lebih dekat sebelah dalam tu lebih. So tuan puan, benda ni nampak simple, nampak remeh tuan puan, tapi impak dia besar tuan puan
So kita tengok dulu Nampak kaki kanan dia terkeluar sikit kan? Buku lali dia. Okay, so bila dia buat macam tu, maknanya ada tekanan dekat sebelah dalam tu, kita punya buku lali tu dia rolls in tau, dia masuk ke dalam. Okay, dan nanti kadang-kadang you akan perasan you punya kasut ni haus sebelah. Dan inilah salah satu puncanya berlakunya sakit di bahagian ankle you. Dekat ankle ni buku lali lah. So tuan-puan, bila you jalan macam ni, okay, dia punya arch, okay, you bayangkan kaki you dah kelipik ke dalam dan you tekan ke dalam tu. So arch bawah kaki ni dia akan extend. So dekat sini kadang-kadang ada orang mengalami plantar fasciitis, tuan-puan. Dipanggil plantar fasciitis ni selalunya orang yang sakit kaki kan, jalan dekat sakit kat tapak kaki, ni selalunya berlaku kat sini lah. Okay, alright. So bila kita tengok pula dekat lutut, okay, dekat sebelah kanan dia, tuan-puan. Okay, sebelah kanan dia ni. Okay, nampak kan? Dia ada terkeluar sikit. So bila dia termasuk ke dalam tu, dia ada terkeluar. So dia akan berlaku apa, tuan-puan? Okay, dia ada rotated lah sikit dan dekat situ akan berlakunya stres dekat ligamen dan cartilage. Sebab apa kita punya lutut ni bukan duduk macam ni, dia duduk keluar sikit. Right. Dan ini salah satu sebabnya bila kita tak boleh berlakunya kecederaan di bahagian lutut. Alright. So tuan-puan, perasan tak dia jalan macam mana? Ni bila kita sakit lutut kan. Bila kita sakit lutut jalan macam ni, automatically kita punya hip dengan kita punya pinggang akan tense, tuan-puan. Right. So hip dengan pinggang ni akan tense dan dia akan selalunya akan ending dengan back pain, tuan-puan. So sebab tu lah, tuan-puan, bila kita biarkan aja sakit ni berlaku, dia akan berkait-kait, tuan-puan. Okay. So tuan-puan, inilah sebabnya, tuan-puan, kalau you tak buat senaman dengan betul. Contoh, you buat senaman tak proper Contoh tak proper ni maksudnya you buat just saya pernah jumpa seorang, dia memang angkat besi lah. Okay, dada memang besar, tuan-puan. Belakang tak berapa nak ada sangat, tapi dada dia besar. So bila saya tanya dia buat training macam mana, so dia fokus nak chest besar je. Memang betul chest dia besar, tapi dia punya posture, tuan-puan, badan dia macam ni. So bila kita tengok macam tu kan, dan akibatnya, tuan-puan, daripada posture yang macam tu, dia punya saraf dia panggil brachial plexus punya saraf mungkin tersepit dekat dada dia sebab dada dia terlampau ketat, dan dia mengakibatkan apa orang kata kebas separuh tangan. So tuan-puan, sebab tu, tuan-puan, bila you buat exercise, tuan-puan, you kena faham apa muscle yang terlibat, otot yang terlibat, macam mana movement exercise tersebut, macam mana movement otot tersebut dan sebagainya, tuan-puan. Dia punya saraf okey, tuan-puan. So tuan-puan faham okey, tuan-puan, kita tengok dekat satu carta ni alright, kita tengok ni. So nampak bila kita dapat sakit, pain, muscle kita akan start tension, tuan-puan. Alright, bila dia start tension, blood circulation akan jadi lebih berkurangan blood supply. So macam nutrien nak pergi untuk pemulihan, dia bukan tersekat lah, dia tak sampai. Okey, dan dia membuatkan bila dah nutrien tak boleh nak pergi ke tempat yang sepatutnya dia nak recover, muscle akan inflame, akan radang. Dan bila radang, tuan-puan, dia akan reduce movement. Dan bila dia reduce movement, you akan sakit. Dan dia panggil ni pain cycle, tuan-puan. Pain cycle. Dia berpusing, tuan-puan. Sebab tu, tuan-puan, bila you tak pecahkan benda ni, kan, you akan duduk kat dalam keadaan macam ni. So macam mana nak pecahkan dia? You pecahkan dekat muscle tension dengan dekat area muscle tension tu. So macam mana kita nak pecahkan dekat muscle tension? Exercise, tuan-puan. Okay, dan exercise macam mana? Bukan main skipping, bukan pergi jogging, bukan main basikal. Dia ada specific exercise. Alright, so dia kena related lah dengan apa masalah yang you hadapi. Okay, tuan-puan.
Okey tuan-puan, saya nak ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang lain tuan-puan. Tak tahu siapa ada, saya tak nampak komen tuan-puan. Okey, saya nampak komen Tuan Nizam seorang je. Okey, tak apa. Tuan-puan, jangan lupa tuan-puan tolong like dan share, beri manfaat kepada orang lain. Okey, saya ada satu lagi cerita nak kongsi dengan tuan-puan Okey, saya tak berniat nak buat live panjang lah. Cukup 20 minit cukup tuan-puan Alright, so ini adalah yang terakhir yang saya nak kongsikan tuan-puan So tuan-puan, bila kita maksudnya otot kita tense kat sebelah, dia akan tarik muscle kita ni, dia kira chain ni macam apa, rantai tuan-puan So kalau satu tertarik, yang lain pun akan turut tertarik. So tuan-puan, kadang-kadang tuan-puan, you dapat sakit kepala, migraine dan sebagainya kan, sebabkan kadang-kadang you punya back tu ketat. You jangan terkejut tau. Bukannya yelah, macam saya cakap, kita bukanlah medical, okey, tapi kita belajar benda ni pasal dia kaitan dengan otot. So tuan-puan, kadang-kadang dia boleh jadi daripada apa orang kata otak kita ke, kita tak cukup tidur ke apa ke, tu belakang tu satu bab. Tapi boleh juga jadi daripada segi posture badan kita tuan-puan. Sebab apa? Sebab nature of work kita adalah sekarang ni duduk banyaknya duduk daripada bergerak. Okey, so tuan dan puan cuba bayang bila kita punya kaki ni apa orang kata ketat, dia akan tarik dekat calf dan dia akan tarik kat hamstring. Hamstring ni kat belakang peha, dan dia akan tarik juga ke bahagian punggung, dan dia akan tarik juga kat bahagian atas dekat bahagian lower back tu, dan dia akan tarik juga pergi ke shoulder, dan last kali dia akan tarik sampai dekat atas kepala kita tuan-puan. So tuan-puan, sebab tu tuan-puan, bila kita nak buat exercise, ada banyak benda yang kita kena fikir, bukan setakat nak berpeluh je tuan-puan. Right tuan-puan. Jadi it is very orang kata technical. Saya nak cakap kat sini pun agak susah, dan mungkin you pun bukan nak boleh faham dalam masa yang terdekat tuan-puan Jadi tuan-puan, kalau sekiranya tuan dan puan perlukan konsultansi secara percuma, bolehlah klik dekat apa orang kata bawah ni dan pada masa yang sama juga saya berikan link untuk tuan dan puan boleh set appointment dengan saya one to one tuan-puan Jadi mungkin ada mereka yang mengalami sakit sendi dan otot, mungkin antara mereka yang orang kata dah lama merana ataupun dah buat macam-macam, sakit masih ada tak apa orang kata tak ni kan, tak reduce. So jadi tuan-puan boleh bos saya dah letak dah kat situ. Boleh set appointment supaya kita boleh apa orang kata tengok macam mana kami boleh bantu anda. So tuan-puan, saya tunggu 2-3 minit untuk soalan tuan-puan Kalau tak ada, saya akan endkan kita punya ni lah. Alright. Waalaikumsalam Puan Salmi. Okey tuan-puan, jadi kalau tak ada soalan, so tuan-puan faham jadi bila kita berlaku muscle imbalance, kita kena tahu kat mana sebelah mana ketat, dekat sebelah mana yang tak kuat. Jadi bila kita tahu muscle agonist antagonist, kita boleh prevent. Sebab tu tuan-puan, kalau dalam program saya, ramainya orang slip disc tuan-puan. Slip disc, ada sakit sendi dan otot. Jadi mereka ni alhamdulillah dengan izin Allah, bila join program kami, kebanyakannya reduce back pain. Ni ada antara yang klien saya kat dalam ni. Mereka reduce back pain. Pasal apa? Sebab exercise yang kami rangka tuan-puan, walaupun dalam group exercise, sebab kami sebelum mereka start exercise, kami akan minta mereka isi PAQ, supaya kami tahu latar belakang kesihatan atau kecergasan mereka. Kadang-kadang bila kita baca, ada slip disc, ada sakit lutut, ada sakit pinggang, ada sakit kepala, dan macam-macam lagi ada anxiety dan sebagainya. Jadi exercise yang kami rangka sebenarnya kebanyakannya untuk proses pemulihan juga. So saya rasa tak ada soalan tuan-puan Jadi tuan-puan, semoga bermanfaat. Saya harap tuan-puan share video ni, live ni, supaya dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang lain.
Okey tuan-tuan, jumpa lagi pada sesi akan datang. InsyaAllah minggu ni adalah last saya live. Minggu depan mungkin saya dah tak buat lagi. Okey, saya akan live sesekali saja. Bukan kerap macam sekarang So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan.